Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Abdul Rashid bin Abdul Aziz daripada Universiti Sains Islam Malaysia akan membentangkan tajuk kajian saya, Tekanan Akademik dalam Kalangan Pelajar, Cabaran Pembelajaran dalam Talian Semasa Norma Baharu. Baiklah, ini adalah ringkasan pada pembentangan saya di mana saya akan mulakan dengan pengenalan, pernyataan masalah, sorotan kajian, konsep dan teori, metodologi, dapatan dan perbincangan serta kesimpulan. Baiklah, sebagai pengenalan, seperti mana yang kita ketahui, isu pembelajaran dalam talian bukanlah lawongan kosong kerana dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025, Kementerian Pelajaran Malaysia telah pun menggariskan 10 lonjakan dan lonjakan yang ke-9 itu adalah berkaitan dengan pembelajaran dalam talian. Dan PDP atau pembelajaran dan pengajaran dalam talian menerusi platform digital ini telah meledak beberapa dekad yang lalu dalam dunia pendidikan sama ada di luar negara maupun di Malaysia dan ia menjadi perbincangan banyak pihak. Namun baru-baru ini diskusi berhubung PDP ini menjadi isu hangat disebabkan oleh norma baharu semasa COVID-19 yang berlaku pada penghujung tahun 2019. Dan diteruskan pada tahun 2020 dengan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan dan sebagainya yang telah pun menyebabkan ledakan pembelajaran dalam talian ini berlaku dengan begitu pantas sehingga pelajar, pengajar juga terpaksa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan anjakan dan perubahan ini. Apa yang berlaku pada tahun 2019 dan 2020, capaian internet isi rumah telah meningkat sebanyak 90.1%. Ini berdasarkan Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2020. Dan ini juga menunjukkan bahawa isi rumah di Malaysia semakin celik kepada digital atau celik IT. Okey, seterusnya, jika dilihat COVID-19 yang berlaku dan melanda Malaysia adalah satu tragedi yang buruk yang telah memberi implikasi yang sangat besar kepada sektor pendidikan negara. Ini telah mengubah sistem pengajaran dan pembelajaran daripada gaya konvensional bersemuka kepada gaya dalam talian, cara dalam talian, ya, di mana para pensyarah, pendidik, guru perlu belajar bagaimana untuk mengendalikan kelas dalam talian melalui perisian seperti Microsoft Teams, Zoom, Webex, Google Meet dan sebagainya. Jadi aspek kesihatan mental menjadi satu isu utama apabila pembelajaran dalam talian ini berlaku, di mana para pelajar dikatakan mengalami tekanan akademik disebabkan oleh pembelajaran kaedah baru ini. Malah menurut Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, pengarah kesihatan Malaysia, bahawa talian sokongan yang diwujudkan sewaktu PKP telah pun mendapat 36,269 panggilan dan 50% daripada panggilan tersebut adalah berkaitan dengan sokongan emosi disebabkan rakyat stres, bimbang, marah dan murung. Ya. Manakala kajian yang dijalankan oleh Cik Ahmad Azlan pada tahun 2020 mendapati bahawa pelajar melaporkan berlakunya penurunan semangat, hilang motivasi, kesukaran untuk fokus pada pelajaran mereka dan masalah penyambungan internet sepanjang sesi pembelajaran dalam talian. Selain itu, norma pembelajaran baharu ini juga memerlukan pelajar untuk lebih berdikari dan mengatur diri atau kita panggil sebagai self-paced, iaitu pembelajaran kendiri, di mana mereka perlu beradaptasi dengan perubahan baru ini. Justru kajian ini bertujuan untuk meninjau cabaran pembelajaran dalam talian dan impaknya terhadap tekanan akademik dalam kalangan pelajar. Okey. Jadi seterusnya kita lihat di sini sebagai sorotan kajian terdapat beberapa kajian lepas yang dijalankan untuk melihat tekanan akademik dan juga pembelajaran di mana kajian Sri Nurhayati dan rakan tahun 2020 mendapati bahawa daya tindak adaptasi sosial memberi kesan kepada tekanan akademik. Malah Mazlan Aris juga mengatakan bahawa peristiwa yang berlaku dalam kehidupan boleh menyebabkan tekanan. Bagi individu yang mempunyai ketahanan diri yang kuat, tak ada masalah. Tetapi bagi individu yang tidak mempunyai ketahanan diri atau resilient yang kuat, maka mereka akan terkesan dengan perubahan yang berlaku di sekeliling mereka.
Baiklah, kita teruskan kepada konsep dan teori. Dalam kajian ini, saya melihat dari sudut teori tekanan dan daya tindak yang telah dibuat oleh Lazarus dan Folkman. Ya, di mana teori dan tekanan daya tindak ini kalau dilihat boleh dibahagikan kepada penilaian utama, penilaian sekunder, strategi daya tindak berfokuskan masalah dan juga emosi. Okey, penilaian utama ini melibatkan individu itu menilai sama ada tekanan tu memberi ancaman kepada dirinya atau tidak. Manakala penilaian sekunder bermaksud individu itu melihat apa sumber yang dia ada untuk membantu dia mengatasi tekanan tersebut. Dan apabila dia telah mengetahui sumber tersebut, maka dia akan buat strategi daya tindak. Apa strategi-strategi yang dilakukan untuk menghilangkan tekanan tersebut? Sama ada strategi berfokuskan masalah ataupun strategi berfokuskan emosi. Jadi, metodologi kajian ini adalah secara kualitatif, kajian perpustakaan melalui analisis kandungan. Sumber-sumber rujukan adalah buku, jurnal, artikel akhbar dan bahan-bahan akademik. Untuk saya melihat dengan lebih jelas apakah impak ataupun apakah cabaran-cabaran daripada pembelajaran atas talian ini, dan juga apakah strategi daya tindak yang berkesan untuk mengatasi permasalahan yang berlaku ini. Okey, dapatan dan perbincangan kajian. Okey, jika kita lihat kitaran di sini, pembelajaran dalam talian ini telah pun menyebabkan tekanan akademik yang juga memberi kesan kepada psikopatologi manusia atau pelajar, yang juga akan akhirnya melibatkan isu kesihatan mental. Jadi cabaran di sini ada 4 yang saya dapat ketengahkan di sini, iaitu cabaran dari sudut capaian internet, pembangunan kemahiran insania, pembelajaran kendiri dan pelaksanaan kelas praktikal. Kalau dilihat sewaktu pembelajaran dalam talian ini, kebanyakan pelajar-pelajar, terutama pelajar B40 menghadapi masalah untuk membeli data, untuk mendapatkan data internet, untuk mendapat coverage, dan malah pelajar-pelajar yang duduk di kampung kebanyakannya tidak dapat rangkaian internet dan tidak dapat meneruskan pembelajaran secara dalam talian ini. So, ini adalah halangan utama. Menurut Hazwani et al. Mendapati bahawa faktor prasarana amat mempengaruhi keberkesanan pembelajaran atas talian ini ataupun e-learning. Jadi, masalah teknikal ini sebenarnya adalah satu cabaran yang besar semasa pengajaran dalam talian ini dilaksanakan. Yang kedua adalah pembangunan kemahiran insania. Okey, kalau kita lihat kemahiran pembangunan insania ni termasuklah untuk membina keterampilan, moral, etika, komunikasi, pemikiran kritis, penyelesaian masalah, kepimpinan dan sebagainya. Jadi sekiranya tiada kontak bersemuka antara pensyarah atau guru dan pelajar, maka agak sukar untuk membina kemahiran insania ini. Ini juga dipersetujui oleh kajian Razila Ahmad, di mana beliau mengatakan gerak kerja dan aktiviti beruniform dapat meningkatkan kemahiran insania pelajar. Okey, seterusnya cabaran pembelajaran kendiri. Kalau kita lihat, bila berlaku secara drastik pembelajaran atas talian, pelajar tidak dapat menyesuaikan diri dengan pembelajaran kendiri, iaitu pelajar duduk di rumah, mereka ada komitmen dengan keluarga dan mereka tidak dapat menyediakan ruang yang kondusif untuk belajar dan mengatur jadual harian belajar mereka. So, seterusnya pelaksanaan kelas praktikal. Setengah kelas praktikal, makmal, amali memerlukan kontak bersemuka seperti bidang kejuruteraan, bidang perubatan, bidang kaunseling, psikologi dan sebagainya memerlukan aktiviti makmal. Di mana sekiranya tidak ada kontak bersemuka, maka agak sukar untuk pelajar menguasai ilmu tersebut. Okey, seterusnya apa strategi daya tindak terhadap tekanan akademik ini? Kalau kita lihat ada 4 pendekatan. Yang pertama kognitif, yang kedua emosi, yang ketiga tingkah laku dan persekitaran sosial. Okey, jika dilihat dalam konteks kognitif ini okey, kalau dilihat dari sudut kognitif ini, pelajar perlu bijak menyesuaikan diri dengan keadaan tekanan yang dihadapi. Contohnya kalau dalam pembelajaran online, pelajar perlu bijak membuat jadual untuk pembelajaran kendiri. Perlu menguruskan masa dengan baik dan tugasan dengan baik. Maka tidak adalah cabaran dari sudut tidak dapat menguruskan diri sekiranya pelajar daripada awal telah pun membuat jadual dan pengurusan masa yang baik. Yang kedua, dari sudut emosi ini, pelajar perlu meluahkan kepada pensyarah, kepada guru, kepada ibu bapa, ataupun kalau menangis sikit pun tak apa, untuk meredakan tekanan yang dihadapi. Okey, baiklah, dari sudut tingkah laku,
Kalau dari sudut tingkah laku sewaktu PKP ni, antara saranan yang boleh dicadangkan adalah relaksasi, teknik breathing, senaman di rumah, aktiviti larian, senam aerobik dan sebagainya. Malah melalui persekitaran sosial, salah satu strategi yang boleh digunakan untuk menghadapi tekanan ini adalah sokongan sosial, di mana ibu bapa, pensyarah, di dalam media sosial, rakan-rakan perlu menyediakan ruang pembelajaran juga terhadap anak yang sedang belajar di rumah. So ini adalah peranan ibu bapa. Jadi itu antara strategi dari tindak yang boleh dilakukan. So sebagai kesimpulan, walaupun selepas krisis COVID-19 ini reda, dijangkakan norma baru akan terus berlangsung. Kaedah pendidikan secara dalam talian ini akan terus berterusan. Maka perlu ada satu kaedah bagaimana untuk menangani, mendepani segala cabaran yang berlaku di kalangan pelajar ini. Pelaksanaan pengajaran secara dalam talian haruslah dirangka dengan lebih baik agar perjalanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran tidak terganggu dan seterusnya boleh tidak memberikan tekanan akademik kepada pelajar. Sekian, terima kasih.